Aku siapa? Aku Al-Fadli, orang panggil Rainbow. Kenapa digelar sebagai Rainbow? Digelar sebagai Rainbow sebab kejadian di GBK 2010. Aku mengibarkan bendera Malaysia di sana. Memang kamikaze lah kan. Kalau pergi situ memang berani mati lah kan. Memang cukup bahaya lah. Waktu itu memang sedang ada juga situasi konflik politik yang memanas antara Indonesia dan Malaysia. Gelora Bung Karno. Buat mana-mana rakyat Malaysia, Stadium Keramat Indonesia ini dilihat ibarat medan perang. Wilayah musuh yang ditakuti. Tetapi buat Al-Fadli Awaludin, lawan tetap lawan. Berbekalkan emosi, jiwa dan sehelai jalur gemilang, Al-Fadli menembusi Gelora Bung Karno pada Disember 2010 untuk melihat Malaysia mencipta sejarah di pentas final Piala AFF Suzuki. Masuk sebagai Al-Fadli, keluar sebagai Rainbow. Ini kisah individu yang mencetus revolusi budaya sokongan di pentas bola sepak Malaysia. Sebelum kita membuka kisah Gelora Bung Karno, terlebih dahulu kita mahu mengenali Al-Fadli sebagai seorang individu. Secara peribadi, saya sudah mula membaca tulisan beliau di Facebook dan blog sekitar tahun 2009-2010. Tetapi hanya berpeluang untuk berjumpa buat kali pertama sekitar 4-5 tahun lepas. Apa yang membuatkan saya tertarik dengan Al-Fadli? Jawapannya adalah perspektif yang ditampilkan dari sudut pandangan budaya sokongan. Bola sepak dikatakan perkara yang cukup suci buat golongan working class dan Rainbow ternyata datang dari latar belakang sebegitu. Diajar untuk menonton bola sepak oleh ibu bapanya. Kalau ikut betul-betul menyokong, aku rasa dari yang ajar benda-benda ni semua, aku rasa parents aku lah. Aku start kenal bola ni 1986 final between Selangor dengan Johor tu. Masa tu tak tahu pun dia orang tengok live kan. So kita macam tanyalah apa benda ni. Aku 4 tahun masa tu as a budak kan, kita tanyalah apa ni. So dia orang terang lah, oh ni game bola macam ni bla 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 semua. And then Mokhtar kan skor banyak kan. Malam tu hat-trick kalau tak salah aku. So kenapa dia ni skor banyak, dia ni siapa semua. Masa tu lah dia tanya, oh ni Mokhtar Dahri, ni power, you know, all that story yang cerita lah. Tapi kita bukan ingat sangat pun masa tu 4 tahun. Kira mak ayah tengok, kita pun tengok, jenis tak faham kan. And then pelan-pelan lah, bila dah masuk sekolah tu, macam oh main bola, barulah tahu sikit. And then macam pakcik aku semua pun jenis main bola kan. So kira dari situlah pemahaman permainan tu. Sebagai penyokong, Rainbow melalui pelbagai era dalam bola sepak. Era skandal pengaturan perlawanan, era perubahan-perubahan drastik ke atas struktur Liga Malaysia, maupun era perlawanan persahabatan menentang kelab-kelab bola sepak digelar sebagai perlawanan sarkis. Dalam proses tersebut, Rainbow mula sedar bahawa corak pemikirannya yang sering mahu mempersoalkan setiap perkara yang terjadi tidak dikongsi oleh orang lain yang berada di sekelilingnya. Pasal FAM. Masa tu aku just sembang-sembang dengan parents lah. Siapa Presiden FAM ni semua? Dah berapa lama semua apa semua kan. So daripada situlah aku duk terfikir macam apa yang FAM ni buat sebenarnya. Tapi it's just a thought lah. Yang aku tak ada orang yang aku nak sembang tau. Sebab masa tu dah masuk zaman orang semua tengok bola apa ni, EPL ni semua. And then masa tu Malaysia pun ada tak, ingat tak dia selalu buat
game, friendly game dengan exhibition match dengan all those club semua kan. Masa tu aku dah start fikir dah, kenapa Malaysia, negara lain buat game dengan negara kita, kenapa kita lawan kelab kan. At that time benda tu datang kat aku kan. Dan aku masa tu pun aku tak pernah pergi pun satu. Aku tak pergi. Aku cakap aku tak sokong tim Malaysia lawan dengan kelab. Aku cakap kan, tak betul aku cakap ni. It's just aku je. Maknanya orang lain tu memang tak kisah pun. So maknanya dalam circle aku pada waktu ketika tu, maknanya just aku je kot yang berfikiran macam tu, pelik kan. Tetapi segalanya berubah apabila dia mula mengenali sekumpulan penyokong bola sepak yang dikenali sebagai Ultras Malaya. Sampailah aku berjumpa dengan budak-budak Ultras Malaya ni. Dia bukan aku mengambil pemahaman tu kan. Aku kenal dia orang awal 2006, 2007 aku dah kenal dah. Sebab bola lah. So aku jumpa orang yang boleh bersembang. Cakap, ada orang boleh sembang local football ni. Maknanya okey lah. So ada aku kenal seorang ni kan, Gozal nama dia. So aku selalu kontak dengan dia. Lepas tu macam lost contact lah. Sampailah 2010 tu aku pergi Indonesia apa tu semua. Tiba dia macam dia, "Oi, lah engkau ke?" Yang tu. So aku cakap, engkau kat mana? So dia involve dengan Ultras Malaya ni semua. So aku pergi lah melepak, jumpa dia apa semua. So at that time lah aku kenal circle-circle ni. Circle-circle yang aku rasa masa tu aku rasa macam aku rasa macam seronok. Bertahun-tahun yang aku punya benda yang aku fikirkan, yang aku nak bersembang ni semua kan, tak ada orang yang nak bersembang dengan aku. Dan tak ada orang yang aku boleh bersembang, tapi mungkin orang tu tak faham. Kau faham tak? Bila aku cakap tu macam semua boleh masuk lah. Maknanya macam okey, faham. Adalah tindak balas tu, respon dan sebagainya kan. Macam okey. Pada ketika ini, kita sudah pun mengenali latar belakang Rambo. Anti-establishment. Penyokong berlatar belakang working class yang kini sudah mempunyai rakan seperjuangan untuk menyokong pasukan kebangsaan. Jadi kini kita berubah fokus ke 2010. Piala AFF Suzuki, Datuk K. Rajagopal dan anak-anak buahnya yang muda. Misi mencipta sejarah. Perlawanan pertama menentang Indonesia, seteru berzaman. Wartawan sukan Fazri Haziz menerangkan sedikit konteks di sebalik perseteruan ini. Seteru lah antara Malaysia dengan Indonesia ni memang cukup, orang kata, intens kerana kita adalah negara serumpun dan mungkin juga faktor politik juga memainkan peranan. Dulu sejarah kita pernah berada dalam konfrontasi dengan Indonesia pada 60-an dahulu, di mana ia memang memberi kesan walaupun isu tersebut sudah pun diselesaikan lebih 40 tahun yang lalu. Namun memang sentimen itu antara Malaysia dan Indonesia itu sentiasa ada. Dan apabila dalam sukan, sebenarnya bukan saja bola sepak, dan apa-apa saja sukan badminton sekalipun, memang ada semangat rivalry atau seteru tu yang cukup kuat antara kedua-dua negara. Masing-masing mahu membuktikan di sukan, dalam arena sukan juga mereka adalah lebih baik antara satu sama lain. Penyokong bola sepak Indonesia Aun Rahman juga berpendapat perseteruan ini menjadi lebih hangat pada tahun 2010 selaras dengan ledakan pelbagai media sosial pada ketika itu. Ya, saya ngerasa juga karena pengaruh media sosial juga ya, Kis. Maksudnya karena keberadaan media sosial ini akhirnya rivalitas antara Indonesia dan Malaysia juga semakin panas. Karena dahulu kalau kita mau tahu kejadian yang terjadi di negara orang lain, di negeri seberang, kita harus tunggu berita dulu. Berita dari koran, dari newspaper, dari internet tidak sekencang sekarang. Kita tahu bagaimana skuad Malaysia juga terkena teror oleh fans Indonesia ketika di hotel di Indonesia. Itu kan
beritanya langsung menyebar dengan cepat karena media sosial. Karena ada yang memberi info, ada yang melakukan update. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita harus menunggu dari newspaper dulu, harus menunggu kedatangan tim untuk mengetahui kabar gitu. Tetapi apa yang berlaku pada perlawanan pertama cukup mengejutkan. Malaysia tewas 5-1 dalam aksi kumpulan pertama. Penyokong di tanah air kecewa, dunia bola sepak Asia Tenggara tersentak, manakala penyokong di Indonesia pula berpesta. Apa yang berlaku selepas ini cukup luar biasa. Anak-anak muda Raja Gobal bangkit semula untuk mengikat Thailand sebelum menewaskan Laos 5-1 untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir sebagai pasukan kedua terbaik di kumpulan ini. Di separuh akhir pula, Malaysia menumpaskan Vietnam 2-0 secara agregat untuk mara ke pentas final di mana Indonesia menanti, ibarat peluang kedua untuk membalas dendam. First leg, perlawanan pertama, Stadium Nasional Bukit Jalil. 80,000 penonton. 3 gol dalam masa 11 minit. 2 dari Safi Salih, 1 dari Ashari Samsudin. Misi balas dendam berjaya dilaksanakan. Menakjubkan itulah perkataan yang boleh saya katakan mengenai sokongan pada malam itu. Saya masih ingat lagi ketika malam itu memang cukup meriah. Penyokong kita memberi sentiasa, mereka memang the 12 player lah untuk kita di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi katakan pada malam itu agak ramai juga sebenarnya penyokong Indonesia membanjiri Stadium Nasional, tapi mereka ditenggelami oleh aksi hebat pemain-pemain kita dan juga sokongan padu penyokong-penyokong kita, terutamanya kumpulan Ultras Melaya ketika itulah. Dan saya sendiri pun memang tidak dapat menyembunyikan keseronokan saya ketika itu, walaupun bertugas membuat liputan, tapi kita tidak dapat mengawal sebab sudah lama bola sepak Malaysia merana. Dan pada malam itu bagi saya, we have suffered enough. Ini adalah mungkin langkah kita ke depan ketika itu. Saya percaya ia adalah perlawanan yang tidak akan saya lupakan. Satu final yang saya menyaksikan Malaysia bermain. Saya pernah membuat liputan banyak, beberapa lagi perlawanan akhir memberikan skuad senior kebangsaan kita di AFF dan juga beberapa kejohanan lain. Tapi perlawanan itu adalah saya akan ingat sampai bila-bila dah sepanjang kerjaya saya dalam media ni. Kita tidak menyangka, Kis. Maksudnya karena kita menang 5-1 di GBK di pertemuan pertama di fase grup, tapi kemudian tiba-tiba kita bisa kalah 3-0. Itu yang kemudian jadi pertanyaan besar, kenapa mereka yang solid sepanjang turnamen tiba-tiba kemasukan 3 gol oleh Safi Salih dan juga Nur Syahrul. Jadi di sini kita berbalik kepada Al-Fadli. Selepas menyaksikan Malaysia menumpaskan Indonesia 3-0, Al-Fadli dan seorang rakannya mengambil keputusan untuk keluar mengharungi perlawanan kedua, second leg, di Gelora Bung Karno. Away day di luar negara buat kali pertama dalam hidup mereka. Pada ketika ini, mereka diberitahu ada sekumpulan penyokong Malaysia yang akan turut pergi ke Jakarta. Jadi, tidak ada sebab untuk risau, kan? So beli malam tu, packing, terus pergi airport. Lepak airport sebab esok pagi flight, first flight pukul 5 lebih ke 6. So sampai terus pergi kedutaan, ambil tiket, nak cari tiket tu. Pergilah, dia bagi masuk, jumpalah ada orang kat kedutaan tu. So dia bagilah 2 tiket, dijual dengan harga aku rasa RM60 kot masa tu, sekeping RM60 ke berapa ringgit lah, dekat RM60 ke RM70 macam tu lah. So kita orang bayar. Lepas tu pergi makan. Tapi masa pergi makan tu, aku buka aku punya hoodie. So dalam baju Malaysia. Lepas tu adalah orang tu, dia pesan, dia kata hati-hati kan, sebab ni dia kata kaos Malaysia kan. Dia kata that was the first warning lah. Kalau kau tanya pasal warning, itu the first warning lah. Aun juga mengakui bahawa situasi di Jakarta sememangnya luar biasa
pada ketika itu dengan rakyat Indonesia kesemuanya beranggapan bahawa mereka mampu melakukan comeback. TV membicarakan sepak bola, radio membicarakan sepak bola juga, iklan-iklan, terus juga banyak tempat juga tetap membicarakan sepak bola dengan optimisme tinggi kalau misalnya Indonesia bisa mengalahkan Malaysia di leg kedua dan jadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Stadion cukup penuh juga karena semua orang yakin kalau Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Berbekalkan jiwa dan sehelai jalur gemilang, Rambo berlepas ke Gelora Bung Karno dengan misi mahu melihat Malaysia mencipta sejarah. Siap-siap lah nak pergi stadium lah. So pergi lah naik ojek. Masa tu tak ada Gojek lagi. Ojek je lah kat tepi-tepi tu kan. Naik lah, dia bawa lah. Tapi ojek tu dia tahu. Dia kata mas orang Malaysia ke? Dia kata oh nak pergi nonton. Dia kata ya. Lepas tu sembang-sembang lah, dia bawa lah. Dia letak lah dekat gate tu, tunjuk tiket tu. Ni nak masuk gate ni kan. Dia tahulah. Masa nak turun tu dia kata mas hati-hati lah. Dia kata jangan tunjuk sangat kamu orang Malaysia lah, pakai kaosnya begini okey lah. Lepas tu aku pakai baju hitam je. Dia kata pakai kaosnya begini okey saja. Kau ada bawa flag tu dalam beg. Sampai dekat gate tu nak masuk kan check bag kan. Dia nampak bendera Malaysia tu. Dia cakap menyokong Malaysia. Dia cakap slow-slow je yang orang yang check. Tu dia cakap hati-hati lah kan, ini jangan keluar dia kata. So tak apalah, okay, masuk. Aku ingat masuk tu jumpalah yang penyokong Malaysia yang lain tu. Kau masuk nah semua orang dia. Kau bayangkan seat stadium dia, stadium lama tu seat kan 3 lapis atas satu row tu. 3 lapisan manusia. Kan sekarang GBK dah kerusi kan. Dulu bangku je panjang macam tu. Atas tu berdiri 3 row, lantai berdiri 3 row. Kau bayangkan padat dia. Pada ketika ini, Rambo mula menyedari bahawa mereka satu-satunya penyokong Malaysia yang berada di stadium. Kerana apa yang berlaku tanpa pengetahuan mereka adalah kumpulan penyokong Malaysia yang lain dinasihatkan untuk menonton perlawanan tersebut di kedutaan. Masa tu tak tahu lagi, rupanya diorang ni tak dibenarkan untuk diorang tengok dekat kedutaan je. Kedutaan mungkin cakap maybe selamat tengok di sini apa semua kan. Tapi masalahnya orang-orang yang kedutaan yang kita orang bagi tiket tu tak cakap pun dekat kita orang. Diorang petang ni tengok kat kedutaan je ni. Kita orang tahu tu pun dah aku rasa dah dekat second half ke kat berapa ni dah nak habis. Barulah tahu. Sebab masa kita orang cari kat kan mana carilah kau ada bendera Malaysia ke, baju kuning ke. Tak ada pula kan. Fazri yang turut berada di Gelora Bung Karno atas kapasiti sebagai wartawan turut terkejut melihat Rambo dan rakannya di stadium pada ketika itu. Memang tidak sangka ada seorang dua orang di fans Malaysia. Because boleh katakan kamikaze juga lah kalau ada fans Malaysia yang lain di situ. Sebab memang sebelum tu dah kedengaran kan, dah dapat info yang fans semua tengok dekat embassy untuk safety reason. So memang tidak menjangka lah ada fans kita yang sanggup berani mati untuk nak menyaksikan tim Harimau Melaya menjulang piala tu, sanggup gadai nyawa untuk stadium. Tidak ada pilihan lain buat Rambo dan rakannya. Sepak mula di Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno pula kali ini menjadi gelanggang untuk final yang kedua dalam saingan AFF 2010 selepas leg yang pertama dimenangi oleh Malaysia dengan kedudukan 3-0 hasil jaringan Safi Salih dan juga Ashari Samsudin. Bersemangat anak-anak buah K. Raja Gopal kali ini untuk membawa cabaran Malaysia memburu kejuaraan AFF yang pertama dalam sejarah pembabitan negara sejak 1996. Ashari Samsudin, satu terupas yang cantik. Safi Salih, Safi dengan rebatan kaki kiri. Away goal yang cukup penting diperolehi oleh Malaysia. Tapi semua terdiam ketika Safi Salih mencetak gol. Satu stadion diam, silence. Tidak ada yang berbicara. Saya juga tidak berbicara. Saya juga tidak percaya. Wah,
Malaysia yang di pertandingan fase grup kita kalahkan dengan skor 5-1, mencetak gol lebih dahulu, menambah agregat. Itu juga membuat situasi jadi mencekam. Full silence in GBK. Menit ke-71 ketika ini sudah pernah berlalu dan kemudiannya Khairul Fahmi gagal untuk menangkap kemas di mana pemain-pemain pertahanan Malaysia Nasuha yang telah berjaya untuk mendapatkan jaringan yang cukup penting. Mereka memiliki kira-kira 15 minit ataupun sedikit lebih untuk menghidupkan semula peluang mereka mengejar Malaysia. Penyokong-penyokong mereka terus berada di belakang pasukan mereka. Cantik. Itu adalah jaringan daripada Muslim Ahmad. Indonesia melalui 2-1. Aku cakap dah, ni kita menang ni. Dah 4 dah. Lagi satu aku dah confident lah masa tu. Sebab kira ketika aku cakap dah tim ni boleh sampai sini, maknanya memang kita boleh lah. Apapun, Malaysia mencatat sejarah di bumi Indonesia. Gelora Bung Karno menjadi saksi. Saya hampir menangis sebenarnya, almost crying. Saya nggak percaya Malaysia bisa juara di kandang kami gitu, kayak wah ini berat sekali gitu. Tim ini adalah salah satu tim terbaik Indonesia yang pernah ada. Jadi rasa sakitnya cukup besar. Saya ingat supporter-supporter juga ada beberapa yang menangis, ada beberapa yang terdiam, ada beberapa yang tidak percaya kita bisa kalah dari Malaysia. Di waktu penyokong Indonesia cukup kecewa, detik luar biasa berlaku. Al-Fadli tanpa sebarang rasa gusar atau takut mengeluarkan jalur gemilang dari bagnya dan melayangkan bendera tersebut dengan penuh rasa patriotisme. Masa angkat cup tu lah, dia macam spontaneous je. Dia tak ada fikir apa kan. Tak ada pun nak bincang, kita keluarkan bendera nak. Aku just buka zip pak, keluar je lah, pegang kan. Lepas tu dengar lah bising kan, oh apa semua kan. Botol sampai dah apa semua kan. Barulah aku macam, oh aku buat apa ni kan, macam tu kan. Tapi masa tu dah terlambat kan. So macam tak apa, relax kan. Stadium dah mula sudah. Bukan satu stadium lah, kira dekat aku punya sektor tu kan. Semua kaget. Itu siapa gitu? Itu siapa yang berani membentangkan bendera Malaysia itu di sana katanya. Berani-beraninya mereka katanya. Saya juga ingat teman saya, dia mau mendatangi siapa yang mengibarkan bendera itu. Saya bilang udah nggak usah. Udah kita pulang aja, kita udah kalah ini. Kebanyakan kita orang yang saya katakan tadi fikir siapa budak ni, yang gila ke apa dia. Sebab tak sangka lah dalam keadaan cukup tegang, kita fikir time tu memang cukup bahaya lah kalau ada penyokong Malaysia lain yang di stadium tu selain daripada kami yang boleh dikatakan dikawal keselamatan kami lah, yang kumpulan media tu. Kalau ada fans Malaysia lain, memang ni Mamat ni memang kamikaze lah kan. Kalau pergi situ memang berani mati lah. Saya khawatir ketika dia membentangkan, orang-orang akan mencari dia, akan memukuli dia. Karena situasinya Indonesia gagal juara, semua orang emosi. Saya salut dengan keberanian orang ini sebenarnya. Di situasi panas seperti ini dia berani membentangkan bendera lawan di kandang lawan. Lepas tu aku rasa diorang punya polis yang perasan dah kecoh masa tu kan. Mungkin lepas tu diorang macam tengok belakang apa hal kan. Mungkin sebab aku yang pergi buka bendera Malaysia tu kan. So diorang tarik aku, so masuklah dalam padang tu. So member aku pun ikutlah, lompat masuk padang tu. Itu lah diorang kira start daripada tu lah, diorang pegang aku. So member aku seorang tu macam kita orang terseparate lah. So member aku tu dia bijak sikit, dia pergi ikut tim Malaysia lah. Aku masa tu dah kena bawa pergi lock up stadium tu. Sebelum nak sampai lock up tu, dia bawa turun bawah. Ingat kita ada tangga turun bawah tu kan. Turun bawah tu. Lepas tu jumpa dengan coach, assistant coach Indonesia. Oh, dia marah betul. Dia nak lempang aku. Dia kata rupanya penyokong Malaysia yang cetuskan provokasi, dia kata. Lepas tu aku cakap lah, apa hal pula dia cakap kan, aku just nak celebrate tim aku menang kan. Apa pula provokasi kan. Aku cakap tim aku menang, aku tak kacau fans Indonesia ke apa ke. Tu yang dia nak lempang tu. Lepas tu polis tarik, terus pergi ke lock up tu. Stay lah aku kat lock up tu dengan entah siapa-siapa lagi, aku rasa yang kena tangkap, pencopet ke apa kan.
Dia orang pun dah susah. Siapa Mamat ni kan? Aku pun diam je lah kat dalam tu kan. Tak adalah aku nak berbual pula dengan dia orang kan. Keluar pula slang Malaysia kita kan. Aku buat tak tahu lah. Relax, diam kan. Selepas beberapa jam berlalu, untuk memberi ruang buat suasana tegang di luar stadium surut, Al-Fadli dibawa ke balai polis. Dia ambil lah cap jari. Lepas tu dia ambil mark shot. Lepas tu dia kata okey, kalau kamu nak keluar, boleh, dia kata. Tapi kena panggil orang datang jamin. Kalau tak, kamu tidur aja di sini. Dah pukul 1, pukul 2 pagi dah bro. Dah lah masa tu bateri pun nak habis. Dulu mana ada power bank semua bro. Okay, aku mesej lah member aku tu. Aku terus mesej macam tu je aku mesej. Ibu pejabat polis daerah ni Jakarta Pusat. Itu je aku mesej. Aku kat sini. Lama ke lah nak tunggu dia datang. Dah sampai. Dia masuk. So dia nak kena jamin aku lah. Tapi tak ada bayar apa pun. Just jamin mulut. Dan dia kena sahkan yang aku keluar tu elok. So maknanya dia panggil, dia tengok, dia suruh tengok aku. Okay, ada apa-apa kecederaan? Dia kata tak ada. Okay, sign. Tak adalah esok aku cakap aku dipukul ke apa kan. So settle lah kira masalah tu. Insiden tersebut mendapat perhatian seluruh Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia dan di Indonesia. Gambarnya mengangkat jalur gemilang terpahat di pelbagai akhbar. Insiden tersebut dibincangkan di radio dan di kaca TV. Tetapi impaknya terhadap persepsi penyokong Indonesia cukup besar. Kami mendapatkan cerita kalau terutama dari pemain Indonesia yang bermain di Malaysia, baik Eli atau Bambang, mereka bilang kalau supporter di Malaysia tidak seramai di Indonesia. Akhirnya kami menyangka kalau fans-fans Malaysia tidak sebaik kami. Kemunculan Rainbow membuat kami sadar ternyata kami punya saingan juga dan saingannya ternyata dekat. Walaupun saya juga sudah menyadari tidak mungkin budaya supporter kami tidak ada yang melawan atau untouchable. Ternyata ketika kemunculan Rainbow ini membuat kami sadar Malaysia ternyata punya supporter yang juga bagus, yang juga fanatik dan yang juga antusias. Di Malaysia pula, insiden tersebut mula mencetuskan revolusi budaya sokongan dan melahirkan generasi penyokong baru yang tidak malu untuk menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan pasukan Harimau Malaya. Gambar tersebut dipegang sehingga hari ini. Al-Fadli jelas gembira dengan perkara tersebut, tetapi dia beranggapan insiden ini perlu memperkasakan misi yang baru, sokongan terhadap Liga Malaysia. Kalau kau nak cakap aku benda tu menjadi satu ikonik dan apa, aku suka untuk menjadikan benda tu, untuk menggunakan situasi tu, keadaan tu untuk aku bercakap mengenai sokongan dan kepentingan sokongan terhadap pasukan Liga Tempatan ni. Sebab sekarang ni yang aku lihat budaya yang jadi sekarang ni ialah mereka menyokong pasukan kebangsaan tetapi mereka tidak menyokong Liga. Padahal sepatutnya sokongan terhadap bola sepak tempatan ni ialah Liga, kemudian baru ke Malaysia. Sebab tak ada Liga ni, tak adalah, kau tak ada Liga tu tak ada national team kau bro. Satu hari kalau Liga ni mati sebab tak ada sokongan, national team kau pun akan mati.